kita orang nampak belah kanan hujung kat belah tingkap Melaka yang rongak tu, kita orang nampak macam ada lembaga nenek tua, muka jatuh sangat. Muka dia masa lampu tu klip, muka dia makin dekat. Gelap, klip, maka dia makin ke depan. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, malam ini kita ada seorang tetamu yang selepas di casting diberitahu dia merupakan seorang bekas YouTuber. Bekas YouTuber Okey, ini menarik. Kenapa bekas ni? Aku nak tahu kan. Jangan orang berhenti YouTube ni kan. Betul. Jadi sebelum kita berkenalan dengan kita punya tetamu ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana belum follow kita punya social media, boleh tekan link di bawah, follow kita punya TikTok dan juga Instagram, follow kami rapat-rapat dan tinggalkan komen pada video kami. Dan pada korang yang mungkin berkesempatan nak cerita di Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam yang aku tahu, ni pun caller baru, jadi kita minta lah perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Syuk, dengar aku sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Saya Waida, saya berasal daripada Kulai, tapi sekarang saya menetap di Selangor lah. Okay, baik. So tadi Hafiz ada mention yang Waida ni seorang bekas YouTuber. Ya, betul. Waida, tapi biasa punya lah. Biasa punya je. Start dulu YouTube masa tahun bila tu? Masa tu PKP tahun 2020 macam tu. Tak ada buat apa kan kat rumah, so kita buatlah YouTube. Mesti tertanya kan, ramai tanya channel apa, tapi dah dengar cerita channel tu dah di-delete, betul? Ya, betul. Ada sebab-sebab yang macam kind of mistake jugalah. Sebab tu saya diganggu. So saya off lah. Sebab saya pun dulu YouTube tu pun buat cerita seram. Jadi adakah akan diceritakan pada malam ni berkenaan dengan tentang tu? InsyaAllah kalau sempat saya boleh cerita. Baik, jadi kami pun dah tak sabar nak dengar cerita pada Waida. Sebelum tu kita nak berterima kasih susah pula. Dah dengar YouTuber ni kan. Okey, jadi kita nak berterima kasih lah kerana sudi berkesempatan nak berkongsi di platform Santai Chill. Jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, cerita yang pertama ni masa saya masuk asrama lah. Sebab saya kind of lambat juga masuk asrama. Masa tu saya masuk asrama pun tingkatan 1 tapi nak dekat akhir tahun macam tu. So cerita first ni berkenaan dengan yang saya ada kawan yang satu batch, tapi saya panggil dia Ya lah. Saya panggil short form nama dia Ya lah. Ya. Kemudian Ya ni masa saya masuk asrama, saya tak tahu tau yang Ya ni sebenarnya dia ada macam boleh nampak jugalah. And masa tu pun saya masuk asrama tu pun selalulah yang saya ada dengar macam ada kind of mistik-mistik, tapi saya tak masuk asrama lagi kan masa tu. So saya dah masuk tu saya ignore je lah kan. Kemudian sampailah satu hari ni benda ni jadi dekat saya. Masa tu saya ingat lagi saya balik sekolah. Kemudian semua orang masa tu pukul 6 tak silap saya tingkatan, itu tingkatan 1 kan, tingkatan 2. Ni kejadian ni tingkatan 2 yang baru start saya kena sikit lah. Sebab saya pun dah berkawan dengan Ya. So mungkin benda tu macam dia
nak jumpa ke apa, nak test ke apa, tak tahulah kan. Okey, masa tu saya balik sekolah pukul 6, tapi saya mandi lambat. Semua orang dah pergi surau tapi saya mandi lambat. Kebetulan nasib baik malam tu warden pun tak check semua kan. Jadi masa tu saya dekat tandas blok depan, blok A, ujung sekali saya mandi sebab diorang cakap masa tu pun tandas tu pun baru dibuka atas sebab tertentu. Maksudnya sebelum ni ada kes, saya tak pasti kes apa, tapi kind of nipik lah. Ada orang histeria ke apa sebelum saya masuk lah, tahun-tahun sebelumnya. Tapi ditutup. Kemudian beberapa tahun kemudian tandas tu dibuka balik. Macam tu. Sebab mungkin jumlah pelajar yang ramai mungkin. Kemudian malam tu saya mandi lah macam biasa tau. Saya pula macam tak tahulah kenapa malam tu tiba-tiba saya terlupa bawa baldi masuk dekat dalam shower. Kemudian saya macam dengar tapak kaki tau. Saya dengar tapak kaki. So saya pun macam buka sikit toilet. Saya nampak kawan saya. Ya, tengah jalan. Muka dia sangat-sangat masam tau. Muka dia macam masam gila. Macam baru lepas kena marah macam tu. Lepas tu saya pun macam minta tolong lah. Ya. Dia diam je. Lepas tu saya tanyalah, ya, boleh tolong tak ya ambilkan shower form ya? Lepas tu kan kawan saya tu dia ignore je. Dia lalu depan saya. Lepas tu dia dah lalu depan saya, dia patah balik. Dia panggil, ya, dengar tak? Ya. Lepas tu dia keluar. Lepas tu saya dah macam marah lah kan. Macam bengang juga malam tu. Orang nak tak tolong ni. Lepas tu after that saya terus dah siap-siap saya keluar. Saya jumpa dia. Saya marah lah dia. Ya, kenapa kita cakap dengan awak tadi awak buat donor je, buat tak tahu je. Lepas tu dia pun cakap, mana ada? Kita dekat surau lah. Kita tak ada pun masjid asrama. Lepas kita mandi pun kita mandi dekat bawah. Lepas tu terus pergi surau. Tak ada dah nak naik atas balik. Kata kenapa Waidah? Lepas tu dia pun saya pun macam diam je lah kan. Tapi dia pun senyum. Kemudian selepas tu saya cerita dekat kawan saya lain. Barulah diorang cerita yang sebenarnya diorang pun ada juga perasaan benda yang sama. Sebab diorang masa saya cerita kat kawan saya tu, diorang cakap, dia tu pakai baju apa? Hijau. Pakai skat seluar apa? Hitam. Tapi pada hari kejadian, dia tu tak pakai pun pakaian macam tu. Kemudian bila tanya kawan saya lain, diorang cakap sebenarnya diorang kalau asal dia jumpa Ayah yang muka masam tu, mesti dia pakai baju hijau, seluar hitam. Baju hijau, seluar hitam. Diorang cakap macam mana pun, dia tak bercakap dengan kita. Kemudian benda tu dah kecoh sebab ramai sangat yang jumpa Yaya klon ni, Ya punya klon ni ramai sangat. So Ya ni pun pergi berubat. So orang yang berubat tu pun cakap ada yang nak kawan dengan anak awak ni. Dia cakap dekat ayah lah. Lepas tu kemudian mungkin adalah benda yang nak berkawan sebab dia pun mungkin boleh nampak lah. Okey, itu setakat tu je. Kemudian pada tahun yang sama, tak lama tu, masa tu Ya ni dia duduk Felda tau. Dia duduk Felda jauh sangat. Kalau balik pun dia akan tunggu kakak dia yang balik daripada kerja kilang. Kalau kilang maybe dia balik pun dalam pukul 8. So kalau nak pergi rumah dia, memang ambil macam pukul 10 baru sampai rumah. Macam tu. So saya pun macam, saya dengar cerita ni pun minggu depan lah, minggu balik tu dia balik, dia baru ceritalah dekat kita orang yang kejadian macam ni. Rumah dia tu Felda Murni dekat Sedenak sana, kena lalu lah. Kalau yang tahu Sedenak ada selekut es bahaya tu, kat situ memang gelap sangat and tak ada lampu jalan. Memang gelap sangat. Jadi cerita dia start, yang ni dia tunggu kakak dia lah. Macam biasa kakak dia pick up lah dia dalam pukul 8 macam tu. Kemudian abang masa tu yang ambil Yan pula kakak dia dengan abang ipar dia lah yang ambil. Abang ipar dia ni terlampau periang peramah dan kuat berseluruh lah. Mulut pun macam boleh tahan juga. Kemudian masa diorang lalu dekat selekut Sedenak tu yang gelap sangat tu, tiba-tiba Yan ni kan boleh nampak. Abang dia ni macam tak tahulah kenapa masin sangat mulutnya. Dia tanya, Ya, nampak tak kat sini? Tengah malam-malam tu dia boleh tegur. Lepas tu Yan ni pun macam dia diam je lah. Dia macam dia diam je lah. Dia tak layan kan. Tiba-tiba tak lama tu bunyi radio macam
rosak tu, macam clear tak clear. Suaranya besar kecil. Tiba-tiba diam. Macam tu. Lepas tu ada balik radio tu. Kemudian lama-lama abang dia pun macam kakak dia tu macam dah pandai each other. Tiba-tiba dia pun tutup je lah kan. Tutup je. Tiba-tiba bila sampai je rumah, mak dia pun macam sambut lah kan, dia orang bertiga. Kemudian kakak dia pun keluar, abang dia pun keluar, Yan dia pun keluar. Tiba-tiba mak dia cakap, tu siapa tu? Nim ke? Nim tu macam kawan kita orang lah, yang selalu kadang-kadang tumpang Yan balik kan, sebab dia orang rumah dekat. Tapi malam tu taklah duduk dalam, taklah saing dia. Lepas dia kata, Nim ke? Lepas tu abang ipar cakap, mak, mana ada mak, jangan macam-macam. Lepas tu macam mak dia pun macam dah faham lah siapa yang dia orang bawa balik tu. Macam lepas tu mak dia pun pergi dekat bahagian kereta belakang. Mak dia pun buka pintu. Lepas tu mak cakap, dah keluar, jangan kata keluar. Macam tu je. Kemudian dia orang semua macam dah seram, semua masuk rumah. Itu yang kejadian kedua. Kemudian yang next cerita dia pula, masa tu saya berenam lah dekat asrama, berenam. Masa tu sorry super nak cakap, kejadian ni pula berlaku masa saya tingkatan 5. Tingkatan 5, which means masa tu tingkatan 5 ni nak periksa SPM Bio, tapi Bio gap lah, tak adalah lama sangat, tapi lama lah. So kita orang konon-konon nak spend time sama-sama, minta lah approval daripada ketua warden untuk stay kat asrama. Konon-konon nak study, tapi padahal nak konon-konon nak spend time, nak buat info main-main semula kan. Kemudian tapi warden ada cakap, kalau apa-apa jadi dekat awak tanggung sendiri tau. So kita orang okey je lah. Asrama memang tak ada orang, Aspuri memang tak ada orang, kecuali kita orang. Warden saya tak pasti, tapi rumah warden memang senyap masa tu. Yang ada Pak Gad. Pak Gad lah depan dengan Pak Gad belakang sekolah. Kemudian masa tu pula tahun, tak silap saya, zaman 2012. Masa tu tengah hot sangat, K-pop ni memang tengah menggila lah. Tengah menggila. Lagi saya pun macam bagilah idea dekat kawan-kawan saya. Masa tu pula tengah kuat sangat parody macam Mak Luffy semua tu kan, dia orang macam buat YouTuber semua tu, parody tu. Tapi kita orang nak, macam saya cakap dengan kawan saya, korang nak tak buat satu video, tapi tak adalah kita post, kita buat untuk diri sendiri je. Nanti kalau kenangan ke apa, kita tengok lah kan, konon-konon kenangan tingkatan 5, tapi tak sedar pukul berapa masa tu. Kemudian masa tu saya ingat lagi malam, kita orang macam okey lah, buatlah malam ni. Dah pukul 10:30 macam tu. So kita orang fikir nak ambil lagu apa. Dah pilih lagu, semua lagu yang rancak-rancak kan. Lepas tu first take tak okey, second take tak okey. Third take ni saya pun macam, saya cakap lah, apa kata kita tutup lampu, lampu panda floor yang dekat dom tu. Lepas tu dia orang cakap kenapa, dia orang takut kan. Tapi saya cakap tak adalah, nak bagi efek macam bila lampu tu kan, panda floor tu kan, dia macam klik lepas tu buka kan, macam saya fikir macam gempak lah sikit nanti bila lagu tu macam dah ada efek video tu, ada lilap-lilap tu macam studio sikit. Saya macam bagi suggestion macam tu lah kat kawan saya. Kemudian kita pun buat start je lagu tu. Lampu saya punya telefon tu, saya ingat lagi masa tu saya pakai Xperia Z lah silap. Depan kita orang ada katil double decker. Saya letak saya punya phone kat katil belah atas. Kemudian kawan saya punya phone lagi satu tu, dia buka lah lagu Korea tu kan, sebelum kita orang menari tu. Dan belakang kita orang, lampu ni orang panggil lampu belakang saya orang panggil tingkap nako. Tingkap nako yang lipat tu. Tapi tingkap belakang kita orang ni banyak yang rongak tau. Memang banyak yang tingkap rongak. Tak ada rongak sangat, tapi adalah rongak. Dan belakang kita orang tu memang, kita orang buka pintu luas. Dan belakang tu memang background sekolah. Memang sekolah memang gelap. Yang ada lampu jalan sekolah, and koridor ada a few yang Pak Gad buka lah. Kemudian masa kita orang tengah nak buka lampu tu, kita orang dah macam adalah rasa seram saja juga, tapi kita orang macam nak have fun je. After dah
menari pada dia buat benda bodoh tu semua. Kemudian kita orang masa tu dah ingat lagi, dalam tu malam tu dah dekat pukul 12 lah. Pukul 12 macam tu kita orang dah penat. Kita orang terus tidur lah. Alhamdulillah malam tu tak ada apa-apa. Esok pagi tu tak adalah, esok pagi dalam tengah hari almost pukul 2 macam tu, kawan saya yang tengah baring, kita orang tengah baring lah kat bilik TV kan, pagi tu tak ada buat apa-apa petang tu. Kita orang duduk di situ, kawan saya cakap kat saya, wah Waidah nak tengok gambar Waidah malam tadi, video malam tadi nak tengok boleh? Lepas tu saya pun macam bluetooth lah kan, lepas tu bluetooth macam biasa semua. Kawan-kawan yang lain tak ada pun rasa macam nak tengok ke apa, tapi dia macam nak rasa nak tengok kan. Tiba dia tengah baring, dia tengok video tu je kan, tiba-tiba kan terus dia bangun laju tau. Lepas tu kan dia macam nampak sesuatu kat video tu. Saya cakap, kau kenapa? Kau kenapa? Dia macam diam je, muka dia pucat gila. Saya cakap, kau kenapa? Dia tak nak beritahu, tapi dia macam tercengang, terpinga-pinga pun, takut. Muka dia macam bercampur bau lah. Kita orang yang tengok dia tengah macam tu lagi lah cakap kan, tanya dia kenapa. Kemudian dia tunjuk balik video tu dekat kita orang. Saya tak tengok lagi video tu dekat telefon saya. Dia tunjuk yang ada penampakan masa lampu panda floor tu tengah kelip-kelip. Kita orang nampak belah kanan hujung, kat belah tingkap naku yang rongak tu, belah kita orang bawah tu ada tingkap naku tu straight tu memang rongak. Memang kalau masuk half badan tu boleh lah kalau orang yang kecil. Lepas tu kita orang nampak macam ada lembaga, nenek tua, muka jatuh sangat. Muka dia masa lampu tu klip, muka dia makin dekat, gelap, klip, muka dia makin ke depan. Kita nampak tu movement tu bila lampu tu lampu benda floor tu dia klip-klip, kita nampak movement muka dia tu macam ke depan. Lepas tu kita orang semua dah macam meremang, semua dah pandang each other lah, semua dah macam dah takut dah kan. Sebab masa tu budak-budak, and masa tu tak ada tahu dekat dalam malam tu, tak ada. Dia pergi somewhere, tak ingat kat mana. Dia pergi dengan kakak dia kot, tidur rumah kakak dia ke apa. Tapi hari pagi tu dia balik lah asrama. So kita orang bertujuh lah. Lepas tu bila dah balik tu, dah tunjuk tu semua macam diam lah, macam tak tahu nak apa tau. Macam dah kita orang dapat rasa yang macam something lah. Tiba-tiba masing-masing dekat dom masing-masing. Kita orang ada 5 buah dom. Saya dekat dom saya lah 2 orang. Dom ujung tu ada 2 orang, satu lagi dekat dom dia, satu lagi dekat dom dia. Kemudian dari dom saya nak keluar lah, nak pergi jumpa kawan-kawan saya. Kemudian saya nampak dekat koridor tu ada titisan macam warna merah tau. Saya nak claim tu darah, tapi saya pelik titisan merah, and benda tu warna dia warna fresh. Kita orang pelik sebab kita orang tak ada seorang pun antara kita orang yang ambil seni pun, tak ada. So macam mustahil lah kalau nak kawan kita orang ada praktis seni ke apa ke kan, tak ada. Memang mustahil. Kemudian saya ni memang sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Saya pun follow je titisan merah tu. Tiba-tiba saya masuk toilet, dia macam darah tu colour dia. Saya masuklah toilet hujung yang saya pernah nampak tu dulu. Kemudian saya nampak ada cepisan, macam ada orang sembuh, macam ada orang macam ni cakap campak macam ada orang sembuh liquid merah tu dekat jubin toilet. Lepas tu saya pun macam ini darah ke ni kan. Saya dah takut dia ni darah ke. Tak, kalau orang luka pun takkanlah macam sengal sangat kan nak flashkan darah tu dekat dinding jubin. Macam memancut yang tu terpancut ke dinding. Betul. Macam contohnya macam ibarat macam bila kita sembelih ayam, darah tu terpancut dekat jubin toilet. Lepas tu saya macam, kemudian saya macam pelik lah, pelik sangat. Lepas tu saya tak tahulah gayung siapa, entah saya ambil yang buat hampiran. Saya ambil, lepas tu saya try girus. Hilang, macam darah tu baru. Lepas tu saya dah takut dah, sebab ni dia boleh nampakkan, so dia punya macam agama tu kuat sikit lah daripada kita orang ni. Kita orang macam dah takut. Saya dengan kawan saya dah takut dah. Lepas tu saya pun pergi cari dekat dom dia. Dom dia kira macam besar juga. Dom biasa 14 orang, tapi dom dia boleh muat dalam 20 orang kot. 20 orang boleh muat dom dia. Lepas tu saya cari dia. Lepas tu tiba-tiba kan saya tu ya. Tiba-tiba saya masuk je dalam dom dia kan. Dia terkejut. Lepas tu dia dengan kawan saya lagi seorang tu
pandang saya dengan kawan saya lagi seorang tadi yang ikut tengok TV Nandara tu. Dia pun macam muka takut. Lepas tu kita orang pun macam dapat syak lah kan. Dia ni tahu apa kan. Macam takut tentang sesuatu. Lepas tu saya pun macam cakap lah, paksa lah. Ya ni kan. Ya kenapa ya? Ya kenapa ya? Lepas tu dia pun macam dia diam je, muka dia takut. Ya kenapa ya? Cakap lah ya kenapa? Lepas tu kawan kita orang lagi seorang tu pun macam dia bagi tahu lah dekat saya yang dia sebenarnya dia nampak masa dia tengah kemas barang. Dia punya katil tu berhadapan dengan cermin. So cermin tu kebetulan dia akan nampak belakang tau. Dia katil depan sekali. Lepas tu dekat dengan cermin dinding. Lepas tu dia nampak yang kat belakang. Sebab dalam bilik dia besar tu ada store. So dia belakang ujung. So dia nampak daripada dia tengah kemas barang tu, dia nampak dekat cermin tu ada pantulan, ada perempuan rambut panjang, baju putih, tengah pandang je dia. Masa tu waktu tu saya ingat lagi, waktu tu senja. Masa tu senja lah, macam colour senja. Saya pun tak pasti masa tu pukul berapa. Lepas tu masing-masing pun dah pening lah, masing-masing semua dah takut. Sebab kita orang tahu, kita orang sedar kalau kita orang stay juga malam tu dekat sekolah tu, confirm something akan jadi. Memang confirm something akan jadi. So kita orang terpaksa cari jalan macam mana nak keluar. Sebab masing-masing student tak ada duit, memang tak ada duit. Ya ada pun Maggi semua tu kan. Takkan nak call mak ayah kan. Mak ayah mesti suruh balik kan. Lepas tu kita orang call kawan kita orang yang lelaki. Memang tak ada lesen lah, tapi dia boleh bawa kereta. Dia bawa macam kereta Alza, tapi tak pasti kereta apa. Yang boleh muatkan sampai 7 orang. Kita orang terus tidur rumah kawan kita orang yang paling dekat dengan sekolah. Sebab rumah kita orang semua jauh. Lepas tu after that esok tu dah tidur. Kita orang balik asrama balik. Sebab besok tu pun dah macam ramai gila yang balik. Sebab diorang nak study awal untuk bio ke apa kan. Ramai juga yang dah balik asrama balik. So kita orang rasa macam selamat lah. Jadi benda tu dia stop sampai situ lah. Kemudian macam dia related dengan yang baru-baru ni, saya ada mertua saya macam ada berubat lah something kan. Kemudian saya bab sorry kalau cerita saya macam terabur sikit. Macam benda ni related sikit dengan yang baru-baru ni jadi dekat saya. Okay, pada baru-baru ni mertua saya dia ada macam berubat dengan satu ustaz. Saya dari rumah lain. So bila dengar ada orang berubat, saya macam suka. Jadi saya pun pergilah rumah mak saya, mak mertua. Kemudian saya tengok lah, masuk je rumah, tiba-tiba badan saya macam saya nervous, macam saya takut tiba-tiba. Out of nowhere. Lepas tu saya fikir, yang berubat ni bukan aku tak buat salah, kenapa nak kena takut ni? Kemudian saya macam ignore je lah kan. Tapi saya pun macam dah makin lama saya dalam rumah tu, saya macam tak senang duduk tau. Lepas tu saya cakap dengan ayah saya, Bang, saya takut lah bang, saya takut lah bang. Lepas tu suami saya macam tegur lah. Dia kata, awak baca surah Al-Falaq tu macam ustaz tu non-stop. Jangan non-stop, sebab dia ingat saya takut sebab tu. Tapi saya tak tahu saya takut sebab apa. Tiba-tiba ustaz tu cakap, ada tak siapa-siapa yang rasa gemuruh ke, rasa nervous ke? Lepas tu saya tak ingat, tapi siapa family members yang cakap, ni Waida. Lepas tu mungkin dia terdengar kot saya cakap dengan saya takut. Kemudian okey, awak duduk sini. Ibu ustaz tu cakap macam tu. Awak duduk sini. Kaki melunjuk. Mana suami dia? Lepas tu semua macam panggil. Lepas tu suami saya dah duduk sebelah saya. Lepas tu ustaz tu macam baca dia kata, awak ni ada saka ni. Lepas tu saya cakap, macam out of nowhere. Memang sebelum ni cousin saya yang first, saya cucu yang kelima, tapi cucu saya yang first tu dia memang ada saka keturunan juga, belah mak juga, tapi dia dah buang. Lepas tu saya terfikir, saka tu ke aku ke? Macam mustahil je, macam dia bukan anak first je ke? Lepas tu saya fikir macam pelik lah kan, kita tak ada macam nak fikir sangat. Lepas tu dia kata ni belah. Lepas tu saya tanyalah, belah mak saya ke belah bapak saya? Lepas tu dia kata, ni belah mak awak ni. Mak awak ada lagi tak? Dia kata, mak awak ada lagi tak? Lepas tu cakap, tak ada. Awak ni ada keturunan bidan ke apa ke? Lepas tu saya diam. Saya tak ingat masa tu memang saya ada keturunan bidan.
Tapi kita macam benda tu dah jauh sangat. Kita pun dah cucu ke berapa entah, kita pun tak tahu dah. Lepas tu saya cakap ada, tapi dah bau-bau bacang dah. Memang macam dah lama sangat. Ustaz tu cakap patutlah. Lepas tu dia berubat apa semua, masukkan dalam botol. Dia kata dia tarik-tarik apa semua dalam botol. Tapi saya rasa lah, dia baca something dekat bahagian perut tu. Saya rasa macam ada pisau yang tertusuk. Ada orang tusuk something, pisau tumpul kat perut saya. Memang sakit. Lepas tu after dia dah suruh muntah apa semua, masukkan something kat dalam botol. Lepas tu saya fikir macam okey lah, tak apalah. Kemudian tu dah lepas lah malam tu kan. Dah buang apa semua. Tibalah masa tu kawan saya pula, saya ganti kawan saya berubat dekat Melaka. Which means kalau tengok dekat dalam TikTok ada famous Ustaz Mujahidin, macam Pusat Perubatan Al-Mujahidin, macam tu. Ada dekat Semabuk Bukit Katil tak silap saya. Okey. Saya tak silap saya ganti kawan saya sebab itu untuk ikhtiar hamil. Saya pun belum digunakan zuriat. Jadi kawan saya suruh saya ganti sebab dia dah, alhamdulillah rezeki dia dapat ni, dia suruh saya ganti lah. Mungkin ada rezeki ke kan. Kemudian masa baca-baca tu, masa tu ustaz tu macam okeylah, dah hari kejadian, ustaz tu dah turn kita orang, ustaz tu panggil kita orang duduk. Lepas tu dia pun macam suruh lah saya lunjuk kaki kan. Saya pun macam lunjuk lah kaki macam biasa. Kemudian ustaz tu dia macam baca something. Saya rasa ustaz tu tekan kuat sangat-sangat kaki saya. Saya rasa kuat sangat saya tekan. Tapi saya cakap sakit. Lepas tu ustaz tu just senyum je lah kan. Lepas tu husband saya, lepas tu dalam hati saya, husband saya dah fikir dah, sakit bang, awak mesti teriak. Tiba-tiba saya tengok dia biasa je. Lepas tu saya macam pelik lah kan. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kalau awak sakit maknanya awak ada gangguan. Lepas tu ustaz tu pun cakap, awak ni, dia tak cakap saka tau, dia cakap awak ni ada yang jaga ni. Lepas tu saya cakap lah, jaga? Ya, awak ni ada yang jaga ni. Awak ni selalu panaskan dengan yang ini. Dia tunjuk husband saya, awak selalu panaskan dengan yang ini. Lepas tu saya cakap lah, saya diam je lah. Awak tahu tak, penjaga awak tu tak nak awak baik tau dengan ni. Husband awak ni, suami awak ni, dia tak nak awak baik dengan ni tau. Dia tak nak. Dia nak bagi awak panas je dengan suami awak ni. Lepas tu awak ni macam tak boleh orang buat sikit. Dengan orang lain awak okey je. Dengan suami awak tak boleh. Awak cepat marah. Benda kecil je awak cepat maintain. Lepas tu saya macam saya diam je lah kan. Lepas tu mungkin ustaz tu nampak muka saya macam percaya tak percaya. Lepas tu dia cakap, saya nampak awak punya ni macam nenek ni. Lepas tu saya terkejut lah. Kenapa? Nenek? Macam pelik lah. Nenek, saya nak tanya awak ni ada keturunan tak? Keturunan bidan. Lepas tu saya cakap, lepas tu saya macam tanyalah ustaz tu kan, belah mak ke belah ayah? Lepas tu kata ni belah mak ni. Lepas tu saya cakap lah, saya macam teringat yang ustaz yang sebelum ni kan. Lepas tu saya cakap lah, tapi ustaz sebelum ni yang saya berubat ni, dia dah masukkan dalam botol dah semua. So which means tak ada lah. Lepas tu ustaz tu cakap lah, saya tak tahulah, tapi ikutkan perubatan Islam, macam masukkan dalam botol ni macam tak ada. Tapi tak tahulah kan, ikut cara perubatan orang lain-lain, dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia cakap, awak ni nenek ni. Lepas tu dia tengoklah muka saya macam tak percaya kan. Lepas tu dia cakap, awak selalu kan, bahawa awak selalu sakit kan, awak buat apa tak pernah lega. Rambut awak banyak kali tukar shampoo, tapi selalu gugur. Banyak tak tu dia gugur. Awak ni, dia cakap lah, awak selalu mimpi kan, awak selalu mimpi ni kan. Lepas tu dia macam saya tak rasa pun benda tu macam petanda, tapi tak sangka benda tu related. Saya selalu mimpi yang macam, saya selalu mimpi mak saya, arwah mak saya. Saya selalu mimpi arwah mak, tapi arwah mak macam macam pelik lah. Dia benda yang sama. Macam mak saya tu menyuruh, mak saya tu ada. Padahal mak saya dah lama meninggal. Tak tahu kenapa, tak kali saya mimpi mak saya, mesti saya mimpi sebenarnya mak saya ada, tapi dia menyuruh. Macam seolah-olah tak terima hakikat yang mak saya tu dah tak ada. Saya tak tahu kenapa saya mimpi macam tu. Kalau saya cerita kat ustaz, satu ustaz tu macam yelah. Lepas tu saya cakap lah, saya ada keturunan bidan, tapi dah jauh sangat. Saya ada keturunan bidan,
saya punya apa tu, moyang tu kubur dia sampai kena pagar tau, sebab selalu orang buat pemujaan. Okey. So saya susu galuh dari situ lah. Tapi saya tak adalah anggap benda tu macam ni pun, macam benda tu moyang lah kan. Saya rasa itulah yang disampaikan ke saya oleh keluarga saya. Kita orang punya moyang tu sampai pagar ni, kubur itu dipagar sebab orang selalu melakukan pemujaan. Sebab orang dulu-dulu kan kalau bidan yang orang kata macam hebat ke apa kan, dia orang fikir macam ada keramat ni, ada tu lah, ada ni lah yang benda tahyul kan. So dia orang banyak melakukan pemujaan lah sampai macam tu sekali. Tapi saya tak adalah ambil tu as a point pun. So ustaz tu cakap, saya tak tahu awak keturunan keberapa, tapi mungkin ada perjanjian untuk menjaga keturunan. 7 keturunan. Tapi saya tak tahu awak keturunan keberapa. Lepas tu saya macam okey lah, tak kisahlah. Lepas tu dia kata, lepas tu ustaz tu pun macam, saya nampak awak selalu sakit sini kan, dia tunjuk dekat bahagian leher. Sebab dia mungkin dia nenek. So nenek kan dia bungkuk. Saya selalu sakit kat bahagian bahu, and suami saya pun selalu cakap yang saya ni bungkuk. Tak tahu kenapa, saya dah try tegak pun still lagi. Lama-lama dia memang akan bungkuk. So saya ingat saya ni ada masalah ke apa ke kan. Tapi bila check tak ada pun. So saya tak tahu kenapa tiba-tiba sakit. Lepas tu masa ustaz tu tarik semua kan, ustaz tu cakap awak jangan berhenti zikir. Awak jangan berhenti zikir. Kalau awak tak berhenti zikir, awak lalai sekejap je, penjaga awak memang akan rasuk awak. Awak memang akan kena rasuk. So saya pun macam okey lah, tak apa. Masa ustaz tu tarik, dia kata masa ustaz tu tarik, saya rasa tangan ustaz tu dia tekan sangat-sangat saya punya bahu tau. Tapi bila saya tanya suami saya, betul ke lepas tu lah, betul ke ustaz tu tak tekan, saya rasa sakit. Masa tu kan saya rasa subhanallah. Lepas tu ustaz tu tekan, saya rasa makin lama makin sakit. Makin lama makin sakit dia tekan tu. Saya rasa macam saya punya nyawa tu nak kena tarik, sakit dia. Lepas tu saya macam lepas tu ustaz cakap lah, bagus dek, lawan. Saya dah rasa kepala awak berat ni, dia dah nak take over ni. Lepas tu saya macam saya dah takut dah, saya selawat je lah kan. Sebab dalam hati saya fikir tak ada makhluk yang Allah ciptakan sempurna, tapi manusia yang paling berakal lah, manusia yang macam paling hebat lah kan daripada benda ni. So saya fikir saya kena lawan lah. Lepas tu masa saya lawan semua, keluar. Masa dia keluar tu, saya rasa bahu saya tak sakit langsung. Kemudian dia kata, ustaz tu cakap ada 2. Satu pada bahagian leher dan bahagian perut. Bahagian perut tu ada benda yang duduk, tapi benda tu besar biji apple duduk dekat bahagian perut saya. So ustaz tu suruh saya baring lah. Tapi ada husband saya lah, dia suruh saya baring. Saya dah cover pakai kain batik semua, which means bila kita pakai biasa, ustaz tu suruh cover lah, macam aurat yang suruh cover bahagian aurat semua tu kan. Kemudian masa ustaz tu tarik semua tu kan, tapi tak adalah sampai kena pun perut saya tu. Ustaz tu dia tarik, saya cakap perut saya tu macam dia bloated tau, macam ada something, perut saya tu bergerak, macam ada something ditarik daripada perut saya keluar. Lepas tu saya tanyalah ustaz tu, kenapa benda ni boleh ada kat saya semua kan. Lepas tu ustaz tu cakap lah, dia tak tahu apa ciri-ciri yang dia orang buat ikut perjanjian tu. Saya tak tahu apa ciri-ciri yang moyang awak janjikan, tapi dia suruh jaga keturunan dia lah. Saya tak tahu adik awak ada ke tak. Awak ada adik? Saya cakap lah ada kan. Tapi saya tak tahu adik awak ada ke tak. Macam awak cakap tadi, kalau sepupu awak yang first tu ada kan, tapi dia dah buang kan. Kita pun tak tahu adik-beradik dia yang lain clear tak. Semua dia cakap macam tu lah kan. Kemudian lepas tu saya fikir, saka ni kau satu je ke? Kenapa macam banyak tadi? Lepas tu saya fikir macam okey lah, tak apalah kalau macam tu. Kemudian yang itu tak adalah sampai situ je lah. Cuma ustaz tu cakap awak benda tu akan datang balik bila awak dalam 4 keadaan. Bila awak tak boleh kawal amarah, bila awak tak boleh kawal stres, bila awak tak boleh kawal kesedihan, dan awak tak boleh kawal awak punya emosi. Saya tak pastilah apa yang nombor 4 tu, dia memang akan datang balik. Sebab dia nak defend awak daripada sesuatu. Lepas daripada berubat tu, saya dah rasa lah, saya rasa lain lah. Saya rasa lapang sangat. Saya tak tahu kenapa. Betul, kalau satu saya buat benda-benda annoying tu, saya rasa macam okey lagi. Macam tak adalah.
marah macam sebelum ni kan. Saya tak tahu kenapa, macam bersibuk sikit je kan, saya punya bahagian teguk, bahagian kepala panas. Saya rasa macam nak marah je macam tu. Tak tahu kenapa. Dengan orang lain saya rasa macam tak ada apa-apa kan. Lepas saya fikir okey lah. Tapi sekarang ni pun macam saya punya bahu dah start sakit balik. Sebab mungkin hari tu saya macam hilaf ke kan, kita lalai sikit ke. Sebab dia kena non-stop fikir apa semua tak. Mungkin saya ada macam nowadays ni ada lalai. Takut je saya benda datang balik kan. Tapi Allahualam, kita manusia tak boleh nak fikir sangat lah kan. And cerita tu sampai situ je. Kemudian yang pasal YouTuber, macam yang tadi Hafiz mention tu, saya bekas YouTuber kan. Masa tu saya buat macam suka-suka je. Saya pun ada try juga buat macam video skincare, tak jalan. Video unboxing ke apa, tak jalan. Video cara makeup tutorial pun tak jalan. Tiba-tiba saya fikir, saya kan suka dengan cerita hantu. So why not saya ceritakan cerita hantu ni dekat saya punya YouTube kan. Mungkin mendapat galakan, saya pun startlah cerita hantu. So view makin ada lah, makin naik. Saya pun tak expect yang macam dalam 3 bulan tu dapat 17k lebih lah. Sebenarnya 18. Tapi turun sebab saya dah lama tak buat video. Sebab kita kerja kan. Saya buat video, saya ingat masa tu dalam 7 video macam tu. Kemudian saya sampai ada macam paid review lah. Tapi paid review masa tu saya tak tahu. Saya dah ambil lah cari RM50 macam tu. Tapi paid review macam sikit-sikit je lah kan. Tu saya okey lagi. Okay, dah seronok dah. Sebab kita punya passion memang nak buat YouTube kan. Sebab saya inspire by Mak Luffy. Tapi itulah cerita hantu pula. Kemudian kenapa saya berhenti buat YouTube? Sebab saya dah start diganggu. Jadi kita kalau shoot, kita tak boleh shoot pagi, kita kena shoot malam. Sebab kalau kita shoot pagi, dengar budak-budak nangis. Masa tu saya duduk dekat Port Klang. Rumah saya dekat Port Klang. Saya duduk seorang. Sebab masa tu saya memang perantauan lah, belum kahwin lagi. 2020 PKP, seorang tak ada nak buat apa. So saya fikir macam ni kot masa untuk buat YouTube. Jadi saya pun macam dah beli peralatan semua, dah buat YouTube semua, dah buat cerita hantu, dah buat 7 video semua. Saya dah start diganggu. Bila saya kerja, saya selalu balik malam. Pukul 9 baru balik. Pukul 8.30 baru balik rumah. So kadang-kadang balik tu kita terlampau penat. Kita pun lupalah nak cakap Assalamualaikum ke apa ke kan. Sebab orang cakap kalau nak masuk rumah kena cakap Assalamualaikum. Sebab kita tak tahu apa yang kita bawa. Kemudian sampailah satu malam, rumah bilik saya ada 3 tahun. Rumah sewa saya, rumah flat. Kita memang kena shoot malam. Kalau biasa dalam rumah flat, kalau kita dengar sangat orang bercakap ke, budak menangis ke apa, memang akan senang dengar. Jadi malam tu masa tu saya ingat lagi. Tapi sebelum malam tu saya ada juga yang masa saya tidur, tiba-tiba saya rasa macam ada orang berdiri dekat sebelah penjuru. Macam ni saya tidur penjuru, tapi saya belah kanan hujung tu pintu. Tapi saya nampak ada kelibat entiti hitam pandang saya. Saya dah start kena gangguan macam tu. Bukan rasa, nampak. So bila kita dah start takut tu, kita dah jadi macam, kita macam gemuruh tau nak buat benda ni semua. Kita macam dah fed up. Lepas tu saya jadi makin takut sebab kita dah start nampak benda-benda yang macam tu kan. Sampailah satu malam ni saya rasa memang saya dah give up juga nak buat. Sebab saya rasa aku ni dah lah macam ni, duduk seorang PKP. Kalau ada gangguan macam ni nak minta tolong siapa? Bilik-bilik sebelah pun bukannya bertegur. Macam perempuan, masing-masing buat masing-masing macam tu. Tapi saya rasa macam saya tak boleh dah nak buat start pada malam ni. Masa tu pukul 10 macam tu saya dah shoot dah. Dah pakai lipstick gelap lah, nak bagi macam nak bagi suasana seram-seram sikit. Lipstick gelap semula kan, dah pakai tudung semua, nak shoot. Kemudian masa tu saya kita orang punya plug kecil dan pendek macam ni, jauh. Saya nak buat lampu shoot tu, saya buat lampu biasa je, tripod yang biasa tu. Dia macam pendek, jadi saya kena letak power bank lah untuk buka lampu tu. Kemudian saya buka lampu pedestal sekali lah untuk support cahaya tu kan. Malam kan macam tak cantik sangat. Kemudian masa saya dengar cerita macam hai, Assalamualaikum semua, okey ke tu, set ke tu, pada dah pernah nampak saya sebelum ni, hai, saya cakap lah saya punya ayat-ayat tu semua kan.
Tiba-tiba masa nak start dia cerita hantu tu, saya terus tiba-tiba bilik saya dengan lampu panda floor tu gelap. Lepas tu saya dengar macam ada bunyi macam tu tau. Lepas tu saya dah freak out gila. Saya buka pintu. Lepas tu saya lari bila orang dah dengar orang bunyi, orang ketahu kat tepi gate. Macam ni dekat saya dengar ada bunyi yang tu kat sebelah telinga saya. Saya lari, saya takut. Buka pintu kunci. Saya macam ya Allah, saya dah takut sangat. Saya pun lepas tu saya fikir satu flat ni yang akan mati ni. Saya dah fikir dah kan, satu flat ni. Tiba-tiba saya fikir satu flat tak ada lampu. Saya keluar, saya tengok kat dapur ada lampu. Lepas tu housemate saya yang tak bertegur, diorang dengar saya bunyi klik pintu tu kuat-kuat, diorang semua keluar. Dia cakap kenapa? Lepas tu kan saya cakap, bilik awak ada lampu tak? Lepas tu dia cakap, ada. Awak tengok kat luar. Saya tengok keluar, semua flat ada lampu. Lepas tu saya dah terkesima, macam tak tahu nak cakap macam mana. Malam tu memang saya dah takut sangat. Kemudian saya keluar, saya memang tak boleh tidur kat dalam bilik tu. Saya terus tidur dekat bilik sebelah lah kan. Memang masa tu kita jadi best friend. So pergilah tolong. Saya mesti ada kawan saya lelaki, dia memang pandai berubat sikit. Kemudian dia cakap ambil gambar bilik. Dia nak buat macam berdinding daripada jauh. Macam tu lah, dia nak baca pagar tapi dari jauh. Dia suruh ambil gambar bilik. Kemudian saya ambil gambar bilik saya bagi kat dia. Masa tu pagi tau, saya bagi gambar kat dia. Petang dia tanya, ada apa-apa jadi tak kat bilik tu? Lepas tu saya cakap tak tahu sebab tengah kerja ni. Lepas tu kan malam tu dia tanya lagi, ada apa-apa tak jadi kat bilik tu? Tak tahu. Besok tu dia tanya lagi, ada apa-apa tak jadi kat bilik tu? Saya tanyalah kenapa tanya je, apa yang jadi, kenapa tanya je. Lepas tu dia cakap lah masa dia pagar tu ada yang kacau dia. So saya pun macam fikir, takkanlah jauh sangat daripada Johor, jangan benda tu nak terbang. Saya fikir macam tak tahulah kan. Tapi dia kata masa dia baca tu nak pagar, dia kata ada benda yang kacau dia. Macam mengganggu dia lah. Dari segi apa saya tak tanya, dia pun tak nak cerita banyak dan saya pun tak nak tanya banyak lah. Lepas tu saya fikir ini mungkin tak boleh kot. Sebab sebelum ni pun ada juga kena kacau, tapi saya tak cerita lah sekarang ni sebab benda tu macam sikit dia dah start dia dah nampakkan diri dia, tapi dia dah start kacau saya macam tu. Saya fikir kalau saya teruskan lagi, memang saya rasa lagi teruk ni, saya akan kena. So saya macam tu, saya stop lah. Saya terus deactive account semua. Tapi ramai jugalah yang saya tak ada deactive terus masa tu. Saya biarkan dulu dalam setahun macam tu, 2021 saya biar dulu. Ada jugalah yang cakap bila nak start buat lagi. Lepas saya fikir memang nak buat, masalahnya fikirkan akibat. Sebab macam orang kata kalau kita bagi tahu ni kan, menceritakan benda-benda macam tu kan, macam kita ajak benda datang dekat dengan kita. Orang kata macam tu lah. Macam Hafiz dengan Syuk sendiri pun dekat studio pun hari tu saya tengok macam ada pagar semua kan. Dia macam benda tu pun ada kan. Saya pun faham lah benda tu sebenarnya. Sebab pernah ada kat situ. Cuma tak se-extreme orang lah. Dia belum extreme lagi, saya dah stop dulu lah. Saya dah tak nak dah. Sebab saya fikir saya pun ada anxiety dan saya pun takut. Jadi saya rasa benda ni tak boleh. Saya tak tahulah cerita ni seram ke tak. Sebab saya rasa saya pun bercerita macam tak menyeramkan dan melalut. Tapi saya sorry lah, saya nak cakap. Cuma saya fikir kalau takut boleh, tapi jangan takut sangat. Macam nak dengar cerita hantu boleh, tapi kita kena fikir yang ada orang lelaki berkuasa pada benda tu. Jangan sampai kita lebih takut lah daripada Allah sendiri kan. Macam tu lah. Saya pun macam, saya ada juga lepas berubat tu ada juga mimpi yang macam ada benda suruh macam menerima. Tapi saya tak tahulah, dalam mimpi kita tak tahu apa yang kita terima ataupun tak, secara sedar ataupun tak. Tapi hopefully nenek tu dia dah tak adalah dekat dengan macam tu. Cuma saya fikir macam nenek puteri boleh lagi ni, nenek macam no kelas. Tak baik. Jadi dia macam ada scene lah. Dia macam sangkut paut yang dekat asrama tu lah, nenek tu Ya betul. Sebab masa Ustaz cakap nenek, saya terus teringat yang kejadian masa dekat
sekolah dulu. Sebab masa tu tak tahu kenapa saya teringat kejadian tu. Sebab masa tu memang nenek. Tapi bila kita orang dah habis sekolah, kita orang cakap lah dekat warden. Lepas tu warden cakap, nenek tak pernah dengar, selalunya budak kecil. Macam tu. Maksudnya saya fikir macam itu aku punya ke, macam kau punya itu nenek tu ke. Okay, dia macam related, tapi saya tak pasti. Yang masa kejadian dekat rumah last tadi masa buat YouTube tu, maksudnya yang tu belum kahwin lah Ya, belum kahwin. Saya dekat rumah sewa. Masa tu zaman 2020, dalam hujung tahun macam tu. Saya buat YouTube macam dalam 3 bulan macam tu. Tapi tak banyak lah, tak banyak ni pun, tak banyak video saya upload. Sebab busy. Okay, baik. Dan last kali sebagai YouTuber tu pun adakah rasa-rasa nenek tu datang kembali ke? Sebenarnya saya ada start rasa mimpi dah. Mimpi yang pelik-pelik lagi. Tapi saya cuma macam pilih untuk tak fikir. Sebab takut kita memikir. Ustaz tu cakap kalau awak terlampau memikir, dia pun macam akan datang. Sebab awak panggil. Ya, betul. Sebab dia penjaga awak. Dia cakap sebelum tu saya nak cakap, Ustaz tu ada tanya saya. Dia kata, Waidah ni kalau marah macam mana? Lepas tu dia kata, Waidah dia kalau marah, dia marah yang macam bukan dia. Lepas tu Ustaz tu cakap lah, sebenarnya kalau yang marah tu, kalau marah biasa tu dia. Tapi kalau marah yang luar biasa tu, nenek tu dia macam take over sebab dia nak saya ni defend diri saya. Macam marah tu, nenek tu dia take over sekejap sebab dia tak nak ada orang bila orang buat kita marah, nenek tu nak defend kita melalui kemarahan saya. Macam tu. Baik. Okey, baik. Dan selepas tu semua sekarang dah okey ke, ataupun dah kata masih lagi mengalami perubatan atau berubat sekarang ni? Masih dalam berubat lagi. Okey, baik. Okey, satu cerita yang panjang yang ialah aku tak sangka benda ni relate sampai ni kan. Kalau Waidah cerita satu-satu, dia tak perasan pun yang keberadaan si nenek ataupun taka yang dimiliki oleh keturunan Waidah sendiri. Bila dah habis macam ni baru betul lah, last kali dia punya tu ada delete. Jadi yelah, sayang juga disebabkan benda ni kan. Kita punya subscriber kejap je tu 3 bulan betul, kan, betul, dah betul. boleh 18. Jadi sebenarnya sayang juga. Kita tertanya juga sebenarnya YouTube apa nama, kot lah kenal. Sebab kita pun start dengan PKP juga. Kan. Oh ya. Saya tak tahu lah. Tak apalah yang boleh tu sebut ke? Boleh sebut. Bagus juga. Kita tahulah masa tu saya Farah Rafi. Pernah. Tapi tak, saya memang 3 bulan je kot. Mungkin lah pernah dengar. Yalah, sebab masa tu PKP kan lambakan ramai nak buat YouTube kan. Dan salah satunya cerita seram lah, favourite orang nak dengar. Sebab tu kita orang buat cerita seram. Kan, okay. Saya selalu dengar. Saya tak dapat menyampaikan, tapi saya selalu dengar lah. Thank you. Baik, thank you jugalah sebab dengar cerita pada Santai Chill. Okay, baik. Terima kasih lagi sekali kerana sudi bercerita. Jadi memang ialah kadang-kadang bila dah ada pengalaman, bukan pada kami, pada orang yang menceritakan. Sebenarnya bila kita bercerita ni pun boleh diganggu. Lagi-lagi pula yang macam Waidah ni, dia ada history yang ada gangguan rasa kan. Jadi itulah yang lebih merisaukan bila buat konten-konten macam ni. Betul. Jadi mungkinlah kalau buat sekarang ni okey kot, suami ada ke, minta teman. Kan manalah tahu. Yelah, ada menjadi seorang content creator ni memang penat, satu masalahnya bukan saja nak memikirkan konten dan viewer, tapi macam kita orang yang seram ni pun menghadapi benda-benda yang seram. Termasuk yang macam Waidah ni dia berbeza dengan kami ni, sebab bercerita dengan benda-benda macam tu. Waidah ni dia sendiri ada benda tu dan menaik lagi benda-benda yang di luar untuk menghampiri ni, dan menyebabkan dia ambil keputusan untuk stop sebagai content creator seram. Dan kami Santai Chill insyaAllah terus berjuang lagi. Betul. Dan tapi kan lagi satu, saya dapat kecaman. Saya pun dapat kecaman. Lepas tu saya pun macam okey lah, stop. Sebab saya ada masa tu review promote cerita seram, macam ni, promote channel orang untuk pergi subscribe orang tu. Lepas tu orang ingat saya yang punya. So
konten yang channel tu pula semua seram-seram yang pelik. So orang cakap saya psycho. Okay, biasa tu Itulah. bila kita nama semakin naik, kecaman tu mesti lebih hebat lah. Betul. Kan orang apa ni, kecaman hebat untuk orang hebat. Kami pun kadang-kadang tu lah. Tapi kalau aku cakap nanti cakap aku ni asyik nak ni je best. Orang komennya tak bukan, kita sharing kan. Lah korang cakap boleh, kita orang cakap tak boleh, sakit hati pula kan. Tak ada, biasa je. Kita jadikan ruang komen ni biasalah kan, kita berbeza pendapat, berbeza pandangan, cerita rasa. Jadi sebenarnya tak salah nak meluah, cuma kena jagalah kan kata-kata apa semua. Dan kami pun okey je, terbuka, tak ada apa. Dan pada mungkinlah orang yang mungkin tiba-tiba sekarang ada rasa nak jadi content creator terus kan. Biasa tu kecaman tu menandakan awak dah ada peminat. Okey Wahida, terima kasih kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Dan terima kasih juga pada para pendengar yang sudi mendengar awal sampai habis. Mungkin Wahida ada sepatah dua kata nak kongsi dengan penonton. Kalau yang kenal, macam sebelum saya berhenti tu, saya ada minta orang emailkan kat saya cerita seram diorang yang saya akan cerita. Cuma saya nak minta maaf, saya tak siapa yang kenal kan. Saya ni cabut je. Tapi siapa yang kenal, saya minta maaf. Saya mungkin janji saya tak baca cerita korang sebab saya dah start diganggu. Saya tak dapat nak bagi tahu sebab saya takut macam lagi teruk. Saya minta maaf sebab siapa yang dah hantar cerita banyak tu tapi saya tak ada kesempatan nak berceritakan cerita korang, minta maaf sangat. Okey. Jadi pada yang mengenali Wahida dah sampaikan, kami pun dah sampaikan. Jadi harap faham lah. Jadi jangan risau, kita ramai yang buat cerita seram dekat Malaysia ni. Kau hantar pada yang lain, InsyaAllah akan dikongsi. Kalau kau rasa yang hantar sana pun diorang tak nak baca, hantar yang sini pula. Sini. Tapi lebih better korang betul. terus sampaikan macam ni lah. Lagi senang. Kan. Okey, baik. Jadi terima kasih lagi sekali. Jadi pada korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.